Yang tak baik jangan ambil. Yang baik, yang positif boleh kita ambil. Jadi kalau kita melihat, kalau kita nak compare kita dengan Thailand, dengan Indonesia ataupun dengan yang disebut oleh Mesir tentang huru-hara dan seumpamanya yang menguncup ekonominya. Kalau kita perhatikan, negara-negara ini adalah negara yang tidak ada ruang demokrasi. Yang berlaku di Tunisia, yang berlaku di Syria yang ada pada hari ini. Kebetulan ada satu buku baru, Cairo, My City, Our Revolution, yang mengisahkan apa yang berlaku di Tahrir Square. Daripada mula, sejarah latar belakangnya, dan juga apa yang berlaku selepas daripada itu. Saya rasa tak perlu kita perkenalkan siapa dia Hosni Mubarak, harta dia. Tak perlu kita perkenalkan siapa dia Zainal Abidin dan keluarganya dan jongkong emasnya yang berada di Europe. Dan demokrasi yang bolehkah kita katakan wujud dalam negara-negara yang saya sebutkan tadi. Jadi kalau itu berlaku pada negara yang kita anggap tidak punya ruang demokrasi, jadi apa yang kita nak bawa pada hari ini sama rang undang-undang yang sebelum daripada itu dan rang undang-undang yang ada pada hari ini adalah merupakan suatu yang kita harus perkasakan, yang harus kita berikan ruang yang kita rasakan penting. Jambu sudah masuk. Menteri berkenaan jangan renung-renung, saya begitu. Harassment. Jadi apa yang Datuk yang betul, apa yang penting di sini saya rasa adalah apabila kita membicarakan sesungguhnya tentang undang-undang ini, saya rasa kalau semua kita nak menjadi demokrat, tunjukkan bahawa kita betul-betul demokrat. Jangan dalam masa yang sama kita juga tidak boleh menunjukkan tentang jiwa besar kita bila kita memberikan pandangan-pandangan konstruktif kita terhadap apa yang berlaku terhadap undang-undang yang sebelum daripada ini. Ya. Terima kasih rakan Kubang Krian. Saya ingin sikit mendapat penjelasan kalau kita boleh, sebab Kubang Krian bermula dengan menjelaskan senario secara keseluruhan, keperluan untuk membawa tindakan kepada akta ataupun kanun kesesaan. Saya kebetulan ada membaca dan nampak gaya tindakan ini untuk melengkapkan akta yang sebelum kita buat, itu keselamatan, akta kesalahan keselamatan yang dikatakan langkah-langkah khas. Saya cuba meneliti beberapa perkara yang pada pandangan saya menarik sangat perhatian saya, kerana di dalam pindaan kanun keseksaan ni ada memasukkan perkara-perkara baru, dikata, seperti pengintipan, cubaan pengintipan, jenayah terancang, ada yang disebut tu sehingga memasukkan perkara mempamerkan kad-kad atau plakat yang bermotifkan memberi andaian atau memberi gambaran tentang sesuatu perkara juga dianggap sebagai kesalahan yang membawa kepada hukuman sehingga 5 tahun. Ada juga disebut sebagai keanggotaan, dikenakan mungkin boleh dikenakan tindakan sehingga 5 tahun, membantu kepada kumpulan itu 5 tahun. Jadi perkara-perkara ni semua ni seolah-olah macam pada kepahaman saya untuk mendatangkan elemen dengan segeranya untuk mengambil tindakan. Selepas pagi tadi kita luluskan satu akta baru dan pelengkap dia kita masukkan terus. Adakah perkara ini juga dilihat sebahagian daripada usaha terakhir sebelum Dewan ini berhenti rehat untuk memberi laluan pada pilihan raya umum untuk memastikan perkara ini boleh memberi impak positif pada kerajaan? Saya nak tanya pandangan Kubang Krian. Terima kasih. Terima kasih sahabat saya daripada Indra Mahkota, yang saya rasa itu juga yang akan saya nyatakan kepada Yang Berhormat Menteri yang cermin matanya macam David Letterman. Tentang apa? Tentang pengintipan, tentang organized crime, ya, dan
Dan yang penting sekali, adakah itu akan memberikan impak positif terhadap Barisan Nasional yang bakal membubarkan parlimen pada bulan Jun ini, dikatakan. Jadi apa yang dibangkitkan oleh Indaba Kota itu, saya rasa akan dijawab oleh Yang Berhormat Menteri. Dan saya mungkin dalam poin yang terakhir ingin menyatakan bahawa apapun yang terkandung dalam pindaan undang-undang ini, kita mengharapkan pada suatu bentuk keadilan. Dan cuma soalan saya pada Yang Berhormat Menteri adalah, apa masalahnya kalau seorang yang dalam mahkamah itu yang disabitkan dengan sama ada pengintipan, sama ada dengan organised crime, pengintipan yang terancang, ataupun yang memerlukan kepada dokumen-dokumen yang dianggap rahsia itu, apa masalahnya untuk didedahkan dalam mahkamah? Sedangkan yang dituduh itu dikatakan mengancam keselamatan negara, dan pihak berkuasa ada bukti-bukti, ada apa yang dikatakan dokumen yang boleh mensabitkan mereka, dan tak boleh dedah dalam mahkamah di atas sebab tidak boleh didedahkan kerana ia rahsia besar ataupun ianya adalah merupakan sulit dan seumpamanya. Jadi saya harap untuk mendapatkan penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri. Terima kasih, Tuan Ketua.